السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan, ikhwat muslimin muslimah, sidang jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu pengumuman. Pada 27 bulan April ni, 27 bulan 4, kita akan adakan satu daurah di bangun ni di sini. Daurahnya fiqh tahara ibadah. Kita akan tumpukan kepada perbincangan wudu, tayammum, mandi hadas, solat dan juga solat safar. Ikhwan, ikhwat muslimin muslimah, kenapa saya nak buat daurah ni? Saya rasa kadang-kadang tertekan. Kenapa saya tertekan? Baik di Malaysia, baik di Singapura. Kadang-kadang saya sembahyang berjamaah, depan saya jamaah, tapi sembahyangnya peroi. Sembahyangnya teruk. Masa dia duduk seperti duduknya syaitan. Begitu juga ambil wuduk. Tadi saya sembahyang di mana? Di masjid ni dekat ni. Masjid negeri ni dekat. Yang ambil wuduk rata-rata tendang-tendang air. Tak pegang pun kaki. Persoalan ini adalah persoalan besar. Kata Nabi Muhammad SAW, miftahus salat at-tuhur, kunci solat adalah taharah. Taharah ada 4, ingat lagi sekali. Pertama, mandi hadas. Bagaimana mandi hadas antum? Kedua, wudu. Bagaimana wudu antum? Ketiga, tayammum. Bagaimana antum bertayammum? Keempat, istinja. Kalau salah satu ini fail, sembahyang kita tidak diterima. Semua dah ada buku ni. Siapa yang belum ada buku ni, kita akan bawa ke daurah. Tapi apa salahnya kita lihat sedikit apa yang mampu kita lihat pada hari ini. Siapa yang ada buku ni, buka halaman 24. Siapa yang nak dapatkan buku ni, bangun sekarang dapatkan daripada Saudara Salman. Ingat kata Nabi tadi, selamatkan ilmu kamu dengan kitab dan tulis. InsyaAllah. Tak apa, saya tunggu sebentar. Ataupun satu orang bangun dapatkan buku di situ. Buku tu dalam mana Salman ya? Mana perginya Salman? Iya. Bukunya banyak lagi. Saya rasa di bawah masih banyak. Cuba dalam bundle tu. Cuba koyakkan bundle tu. Salman? Iya, dapatkan buku tu. Iya. Buku ni akan dibedah pada 27 di sini. Tapi malam ni sebagai pengenalan, lihat halaman 24. 24.
Satu buku. Daurannya bermula pada pukul 2 dan berakhir pada pukul 5. Daurannya pada pukul 2, boleh dibawa kawan-kawan dia, masuk bercuma, cuma bawa kitab saja. Ikhwan, ikhwat, cuba lihat ancaman daripada Rasulullah SAW bagi orang yang tidak sah taharanya dan tidak sah solatnya. Okey, lihat halaman 24. Innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a. Terjemahannya, sesungguhnya akan berlaku di tengah-tengah umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan, bermaksud tidak sah atau tidak diterima dalam bersuci dan berdoa. Okey, di antara maksudnya, kalau kita ambil keseluruhannya, sesungguhnya akan berlaku di tengah-tengah umat ini suatu kaum. Sesungguhnya akan berlaku di tengah-tengah umat ini di akhir zaman. Di akhir zaman, boleh ditulis akhir zaman. Sebab kata Rasulullah SAW, selamatkan ilmu kamu dengan buku dan tulis. Cuba ulang lagi sekali. Sesungguhnya akan berlaku di tengah-tengah umat ini, saya tak tahu akhir zaman, tetapi dalam syarah hadisnya akhir zaman, sekaranglah akhir zaman. Suatu kaum yang berlebihan, bermakna tidak sah, yang tidak diterima oleh Allah SWT, apanya? Bersucinya dan berdoanya. Berdoa di sini adalah solat, bracket solat. Jadi bersuci ada kaitan dengan solat, sebab miftahus solat at-tuhur, kunci solat adalah bersuci. Okey, di dalam hadis ini menunjukkan sekaranglah waktunya kebanyakan manusia Allah tak terima taharanya. Contohnya, saya ambil contoh saja. Kita lihat ayat Allah SWT di halaman 13. Di halaman 13, sama-sama kita tengok, lihat firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita lah orang beriman ya. Siapa lagi kalau tidak kita? Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kamu hendak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okey, kita ambil maknanya yang ada di sebelah. Kalau faham ni, alhamdulillah, selesai sebahagian daripada apa yang kita nak selesaikan. Wahai orang-orang yang beriman, di halaman 14. Apabila kamu akan berdirikan solat, maka basuhlah muka kamu. Muka di dalam penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah bermula dari bun-bun ni sampai di gen ini di bawah, kemudian daripada ni sampai ke sini. Laki-laki perempuan sama. Kalau tidak basah maka tidak sah, disuruh basuh. Tetapi ada orang tak basuh. Orang apa dia? Sapu, seperti pakai spray. Naik kapal terbang, spray. Ni jamaah daripada tabung haji, tanyalah dia. Ya kan? Dia spray, itu bukan cuci, itu namanya sapu. Okey. Begitu juga Allah mengatakan, basuhlah muka kamu dan tangan kamu sehingga siku. Tangan sehingga siku. Okey. Ini tangan. Ini tangan. Pergelangan ke atas ini tangan. Dalilnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Dipotong di sini. Jadi cuci daripada tangan sampai ke siku. Tapi orang buka besar-besar, buat seperti ini. Buat seperti ini, kemudian buat seperti ini. Itu bukan cuci, itu siram. Syekh saya senang mengatakan, anda tanam bunga tak kat rumah? Ya, tanam. Siram bunga ke cuci bunga? Siram bunga. Ini siram. Kalau isteri kita atau mak kita tak sihat, pinggan-pinggan kita cuci ke kita siram? Kalau kita siram, mak kita maki tau, takkan bersih. Tak yang banyak apa? Kena cuci. Jadi Allah mengatakan faghsilu, hendaklah kamu cuci, bukan kamu siram. Jadi cara cuci, kita sentuh, kita pegang daripada sini ke sini, bukan daripada sini ke sini. Kanan dulu, lepas kanan baru kiri. Cuci tangan
sekali sunnah, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, 4 kali lebih baik kita katakan bid'ah. Sebab itu tambahan. Katakan bid'ah langsung biar orang takut. Setelah selesai, maka baru yang kiri kita cuci. Lepas cuci tangan, ada sisa tak air? Sisa air ni tak perlu diperbarui, terus ke kepala. Quran mengatakan famsahu biru'usikum. Famsahu, masah. Masah tu sapu. Ru'us, kepala. Tapi orang kita jambul. Buka besar-besar. Kalau ditadah baldi, buka besar-besar, cuit sikit taruh kat sini, cuit sikit taruh kat sini. Cuba tengok nanti kat bejik tu berapa air. Kita tengok kalau 10 orang mengalir air begitu banyak, sedangkan Selangor tak ada air. Setelah kepala, sikit nak diambil ujung lah, telinga ujung ni, ambil ni 3 kali, nah air mencurah-curah. Sedangkan di dalam sunnah, lihat dalam buku ni, kita akan bincangkan, setelah cuci tangan ada sisa, anda nak perbarui macam tu, tak diperbarui macam tu, maka tak perlu diperbarui air kat tangan, terus ke mana? Ke kepala, dibuat seperti ni, terus ke telinga. Caranya buka, bukan macam ni. Kenapa perlu dibuka? Walaupun saya dah tunjukkan itu hari, cuba lihat. Kalau kita buka, yang ini adalah ke sini, lihat ya, yang ini di sini. Kalau kita buat seperti ini, ke sini, bila dia buka, dicantumkan begini, dia terus ke atas, akhirnya cuba tengok, dia akan ke, sebab di sini kepala. Tidak ada dalil yang sah yang mengatakan begini, tidak ada. Walaupun itu pendapat Imam Syafi'i, tapi hadis yang paling kuat, Quran, famsahu bi ru'usikum, ra'sun, maka sapulah kepala kamu. Dan kata Imam Syafi'i, wala tukalliduni, jangan taklid kepada aku, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Adapun yang seperti ini, itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, tetapi Ibn Mas'ud dan Abu Hurairah menunjukkan seperti ini. Lepas itu apa katanya? Beruduklah ka udu'i hadha. Okey, setelah kita buat seperti ini, terus ke telinga. Tak perlu kita perbarui air. Ataupun kita buat seperti ini, ke belakang, ke depan, ke telinga. Ataupun ke belakang, ke depan, ke belakang semula, ke telinga. Tapi cukup kalau kita nak buat seperti ini, seperti muslimah, terus ke sini. Walaupun muslimah tu pakai sanggul, sapu di atas sanggulnya sahaja. Apakah kita buat seperti ini? Nabi mengatakan, di akhir zaman umat ini kebanyakannya taharannya tidak diterima. Kata Rasulullah SAW, makbul. Cuci kaki. Cuci kaki, Allah mengatakan di dalam Al-Quran ni, lihat, disebut wa arjulakum ilal ka'baini. Wa arjulakum, arjula bukan arjulukum. Kalau arjulukum bermakna sapu, tetapi wa arjulakum bermakna cuci. Kerana muka digunakan fathah, di ini kaki pun gunakan fathah, bermakna cuci kaki. Cuci kaki, apa arti cuci? Bukan siram. Bukan siram. Bila cuci kaki, Imam Ahmad pernah ditegur oleh anak muridnya. Maka oleh kerana ini hadis, Imam Ahmad menganggap dia gurunya dalam bab ni. Anak muridnya tegur. Tengok tak sombongnya Imam Ahmad. Ditegur hadis yang sahih, apabila berudu kita sela-sela ni, katakan di kaki kanan, mula-mula di sini, pakai jari ni, buat seperti ini, seperti ini, seperti ini, ni, dan kemudian ni terusnya. Pernah tak kita buat? Lihat dalam sebuah hadis Bukhari, wailul lil aqab 3 kali. Neraka wail bagi orang yang tak basah kakinya. Artinya akab di sini asalnya tumit. Sebesar apa? Sebesar lebih kurang duit 10 sen ke 20 sen. Nabi mengatakan neraka sebab tidak sah. Jadi bila wudu itu miftahus salat, wudu itu kunci solat, betulkan wudu antum. Ini baru wudu ana sebut. Macam mana mandi hadas? Berapa banyak orang mandi hadas? Careless dia.
Banyak yang tak kena. Bagaimana cari sunnah? Begitu juga tayammum, begitu juga istinja. Dan solat, bahayanya solat, kalau solat kita tidak sah. Ingat di dalam hadis, ada banyak hadis, ada 5 atau 6 hadis, tetapi di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah wa in salahat salaha amaluhu kullu wa in fasadat fasada amaluhu kullu. Yang pertama, Allah hitung amal kita adalah solat setelah akidah. Kalau solat kita tidak diterima, semua ibadah kita tak diterima. Kalau solat kita diterima, semua ibadah kita diterima. Kerana solat masalah besar. Quran mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Solat itu adalah besar. Tidak akan dirasakan besarnya nak jadi orang besar, ya. Besarkan solat. Dan tidak akan rasa besarnya solat kecuali orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk ni lah orang yang paling berjaya di permukaan bumi, membawa kejayaannya sampai ke akhirat. Contohnya Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekali lagi, saya bukan nak bangga diri, itu pengalaman. Diundang oleh kerajaan Perlis, raja kasih kita pingat. Faisal tak datang. Kalau tanya Faisal, Faisal yang bawa saya ke Rong Sri. 2 hari raptai. Nak dipastikan antam menghadap raja enggak betul? Antam bercakap dengan raja enggak betul? Antam masuk ruang Rong Sri, nak duduk, nak keluar, nak salam dengan raja dengan cara betul. 2 hari je. Ana nak tanya antum ni, hari-hari menghadap Allah bila diraptai? Bila diraptai? Nak dapat, ya kita dihargai, kita hargai dia. Nak dapat pingat perhargaan tu, kita sungguh-sungguh, kita dah dapat syurga besok. Ingat, tak sah solat, tak sah semua amal. Untuk menyelamatkan amal kita, raptai yang punya solat. Bila nak diraptai ni besok? 27 di sini. Kalau tidak, saya lepas tangan. Makanya saya katakan, saya tertekan, kerana bila anda lihat antum ambil sembahyang tak betul, sembahyang kadang-kadang saya tak nampak, sebab kadang-kadang saya sembahyang berjamaah di depan, kadang-kadang jadi imam. Tapi bila sembahyang sunnah, baik nampak, oh rukuknya kawan ni tak betul, sujudnya tak betul, duduk sujudnya lagi tak betul, ataupun duduk antara duduk sujud tu lagi tak betul. Kebanyakannya duduk seperti duduk syaitan. Dalam hadis, kenapa disebut duduk syaitan? Apakah duduknya syaitan diterima solatnya? Tidak diterima. Jadi kita akan lihat macam mana duduk syaitan. InsyaAllah ikhwan, walaupun sekarang antum rasa saya ni sembahyang saya betul tak betul, niat. Innamal amalu biniat. Teruskan belajar. Teruskan betulkan kesilapan ibadah kita. Ada satu ayat, ingat ya. Ayat ini istimewa bagi orang yang belajar. Apa dia ayatnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa maksud ayat ni? Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan kau ambil sebagai satu kesalahan, in nasina, jika aku benar-benar lupa, aw akhtana, ataupun aku buat silap. Ia buat silap diampunkan oleh Allah kalau anta belajar, ilmu anta belum menunjukkan bahawa anta yang buat ni silap. Tetapi kalau duduk di rumah tak belajar, semua kesilapan anda Allah tulis. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, makanya menuntut ilmu itu jihad. Berjalan menuntut ilmu, Allah hapuskan dosa, kerana menuntut ilmu menjadikan orang tu menyelamatkan ibadahnya. Menyelamatkan ibadahnya. Sahabat tidak tinggalkan ilmu, tapi kita sekarang fitnah dunia. Betul kan fitnah dunia? Duit. Sibuk dengan duit. Kenapa tak datang? Sibuk. Kadang-kadang saya tak tanya pun, Ustaz saya tak boleh datang nak saya sibuk. Dalam hati aku tak pernah tanya pun, kau nak sibuk tak sibuk urusan kau. Lihat. Jadi ayat ni Allah memberi kemuliaan bagi orang menuntut ilmu. Selagi dia berniat menuntut ilmu, tapi ingat ya, ilmu dituntut dengan dari orang yang manhajnya yang sempurna. Manhajnya tak sempurna, muzabzib, jangan belajar. Ingat ya. Jadi ikhwan, saya walaupun tidak ada daurah, saya akan teruskan ni, dihalusi lagi. Jadi buku ni setiap kali kuliah dibawa. Kalau ada yang tak faham di dalam, ditanyakan. Sebab masa daurah tu ramai sangat mungkin, jadi ditakuti ada yang terlepas.
tak dapat catch up. Jadi kita akan ulang di sini dan di bawah. Jadi dua yang saya akan tumpukan sekarang, pertama akidah, kedua bab ibadah. Jadi buku ini dimanfaatkan. InsyaAllah kita akan bermula selepas daurah meneruskan buku ni, walaupun sudah didaurahkan. Tapi datanglah pada daurah, kerana daurah daripada pukul 2 sampai pukul 5 panjang. Nak tanya, dan mungkin 5 orang sebelah sana, 5 orang sebelah sini tunjuk bagaimana solat. Dan kalau terpaksa kita turun, tengok bagaimana beruduk. Tapi di sini susah ya, kecuali pergi masjid. Masalahnya ramai-ramai, lepas tu sembahyang asar di masjid. Saya nak tunjukkan, ataupun 2-3 orang tunjukkan bagaimana, kalau boleh lah, setelah selesai sini pergi sembahyang di mana, di masjid dekat ni, saya tunjukkan dan kita tengok bagaimana uduk yang sempurna. Tak rugi, maka kena raptai semua, betul kan? Kalau tidak, saya takut nanti saya tertekan, saya tengok, okey, lepas ni ajarkan kepada orang lain. Kalau sahabat kita tidak betul, kita tarik, jangan depan orang lain. Kita katakan wuduk yang sempurna begini. Oleh kerana kita ada kitab, kita tunjukkan. Ya, insyaAllah. Okey, ada pertanyaan tentang ni? Ya, teruskan. Kenalkan nama anda, Syekh. Izzat. Siapa? Izzat. Izzat. Okey, terus Izzat. Yang kan kebanyakan kita belajar daripada sekolah yang doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, itu sama ke Ustaz? Okey, doa iftitah yang paling pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai di situ sahaja. Adapun wajjahtu wajhiya ataupun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai habis, itu dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau anda katakan Allahu Akbar terus inni wajjahtu wajhiya, itu boleh. Tetapi Allahu Akbar dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kita sambung inni wajjahtu wajhiya ataupun wajjahtu wajhiya, itu tidak ada dalilnya. Jadi sama ada sembahyang wajib atau sembahyang sunnah, pastikan ada doa iftitah. Apa itu doa iftitah? Doa pembukaan. Saya tidak pernah jumpa hadis-hadis sahih atau athar-athar sahabat kalau mereka solat tak ada doa iftitah. Tapi kita yang bermazhab Syafi'i kononnya, malah Syafi'i pun tak ajar. Allahu Akbar terus alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim amin rukuk. Mana ada? Kita Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, baca Fatihah. Kemudian a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kita baca Quran, surah. Dekat kedua seperti itu. Baca a'udzubillah, baca Fatihah, a'udzubillah, baca surah. Lihat dalam buku ni hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis Bukhari. Kenapa kita tak baca doa iftitah? Malasnya. Nak cepat. Quran mengatakan, sesungguhnya orang munafik bila sembahyang malas. Kalau malas tu orang munafik belum sempurna imannya. Sembahyanglah dengan elok. Dan doa-doa iftitah, ada berbagai-bagai doa iftitah yang ada di sini. Tapi orang bermazhab Syafi'i kebanyakannya baca doa iftitah disambung wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati, itu tidak ada. Jadi Izzat, besok atau sejak lagi kalau sembahyang qiyamul lail, walaupun qiyamul lail ada doa iftitah. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau qiyamul lail disunahkan lepas baca Fatihah baca surah-surah panjang-panjang kalau qiyamul lail. Kalau sunah-sunah biasa, dekat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun, dekat kedua kita baca qul huwallah, ataupun kita baca qul huwallah kemudian qul ya ayyuhal kafirun, itu yang ada. Jadi tidak ada sembahyang Nabi yang tak baca surah. Tidak ada sembahyang Nabi ataupun sembahyang sunnah yang tak baca surah. Semua baca surah. Cuma qiyamul lail surahnya panjang-panjang. Tapi seperti tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah cukup membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kedua qul huwallah, ataupun rakaat pertama qul huwallah, yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Insya-Allah faham? Ya. Jadi pilih, ada banyak doa iftitah yang ada. Tapi yang kebanyakan saya tahu hafal di sini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sampai di situ ya. Izzat, jangan disambung lagi. Disambung tak ada dalil. Okey, itu jawapan saya. Terus okey, kalau tak ada saya berhenti sampai di sini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingatkan, setiap kali datang bawa 3 ni. Ya, syarah sunnah di mana Allah dan ni. Bawa 3 ni. Tak berat. Anak kita pergi sekolah bawa 10 kilo. Ini tak sampai sekilo. InsyaAllah. Itu saja.